Okey, halo semua. Jadi di sini kita akan membincangkan, pelbagai aspek tentang, penggunaan data APDM. Alright, di mana pertama sekali kita tengok kenapa kita perlu linkkan data APDM kepada big data kita. Kedua, kita tengok dan kelemahan dan kekangan yang perlu kita atasi, dan baru akhirnya kita nampak kita akan buat satu cadangan bagaimana kita mau flowkan data APDM inilah yang mungkin agak sedikit complicated tetapi dan memerlukan kerjasama semua pihak lah. Okey, so pertama sekali kita tengok mengapa kita perlu linkkan data APDM, sedangkan bila kita sudah ada data ujian sebenarnya pelbagai terperinci analisis kita boleh buatlah, tetapi ini hanya kepada markah pelajar pada peperiksaan tersebut. Okey, tujuan akhir kita sebenarnya kita mahu menjadikan sistem ini supaya dia sangat user friendly, termasuk mana-mana guru. Contohnya dia boleh tengok begini saja, okey inilah contohnya GP mengikut sekolah, katakan kita mahu tengok LMS mengikut sekolah dan sebagainya, hanya perlu klik, katakan dia mahu tengok ikut kelas. Dan juga bila kita sudah link dengan data APDM, kita boleh buat benda seperti okey, ya sebab ini data APDM kan dan sebagainya, kita mahu ikut kelas learn dan sebagainya lah. Okey, dan juga SES dan sebagainya lah. Okey, so itu satu sebabnya kita perlukan link data APDM secara keseluruhan lah, secara big datanya. Tetapi dari segi pelajar itu sendiri juga kita mahu track setiap pelajar, bukan saja merentasi ujian dalam satu tahun, tetapi merentasi tahun. Okay, so contohnya bila kita ada data APDM yang lengkap termasuk historinya, yang ini belum ada markah peperiksaan, tapi kita boleh track lah contohnya pelajar ini di tahun berentasi tahun. Okay, tahun 4 di mana, adakah dia sudah berhenti sekolah, dan mungkin juga kita boleh link nanti data UPU selepas tingkatan 5 dia pergi mana dan sebagainya lah. Okay, so itu sebabnya kita perlu link data APDM kita. Okay, jadi seterusnya kita lihat mungkin tak tepat kita cakap kelemahan lah, tetapi kekangan kita bila kita menggunakan data APDM sebagai untuk ke dalam big data, sebab kita lihat APDM sebenarnya, sebab dari segi desain dan dia punya tujuan sebenarnya, sebab APDM sebenarnya dibuat untuk mendapatkan maklumat pelajar terkini kan. So satu masalahnya dia adalah berubah-ubah, dan maksudnya kalau kita ekspor jam hari ini berlainan daripada hari esok, dan juga apabila kita mau buat by lokasi kan, kita tidak boleh juga yalah, walaupun setiap lokasi dapat akses datanya pada bila-bila masa, tetapi kalau kita ekspor pada masa berlainan nanti dia clash pula kan, pelajar ini masih di sekolah ini tapi yang sekolah itu belum masuk dan sebagainya. Okey, so satu yang cabaran lah yang kita perlu fikirkan ialah yang ini. Yang kedua adalah ada data yang kita tidak mahulah masuk dalam sistem berpusat. Okey, maklumat yang kita tidak mahu masuk sistem berpusat. Kalau di peringkat lokasi sendiri, contohnya sekolah, dia ekspor dia masuk ke dalam dia punya Power BI, ada masalah. Okey, berpusat lah. Okey, jadi untuk selesaikan masalah sini, saya cadangkan bahawa untuk main data kita akan buatkan dia secara berpusat dan juga berkala. Okay. So cadangannya begini, iaitu kita akan ambil data daripada KPM yang sama ada saya rasa sebulanan lah. Okay, so kita akan ambil contohnya, okay, saya tulis sini. So, kita akan ambil data bulanan KPM ke KPM. Okay, so daripada sini, tetapi ingat kita yang ini kan sesetengah maklumat kita tak mahu masuk dalam sistem. Jadi maksudnya di sini kita akan menggunakan sama ada kita guna Power BI ataupun Excel untuk kita keluarkan maklumat seperti nombor telefon pelajar, alamat, dan juga saya rasa maklumat ibu bapa yang kita dapat kenal pasti ibu bapa tersebut. Maksudnya kalau ibu bapa kita hanya mau tinggalkan maklumat yang ciri-cirinya, pekerjaan dengan pendapatan dan sebagainya lah. Maksudnya ini maklumat pribadi ibu bapa. Okay, so yang ini sama ada file yang terhasil yang daripada menggunakan proses ini kita akan buat secara automatik lah, itu mungkin semua file
data ini perlu diletak dalam satu folder di desktop bukan di cloud, kemudian Power BI ataupun Excel kita akan buatkan template supaya hanya perlu klik dan dia akan eksporkan satu file. Okey, bagaimana file itu sama ada akan terus diupload ataupun dipasing, yang penting adalah kita nampak di sini bahawa sudah ada satu wall di sini ya. Iaitu maklumat di sini kan. Ini kan sebenarnya semua ini kita akan keluar daripada wall GPM lah. Okey, kepada sistem kita. Jadi file ini yang keluar tanpa maklumat-maklumat yang kita tidak mahu itu, kita akan masuk ke dalam repo dan juga dalam Power BI kita. Okey, so yang ini yang akan jadi kami punya main source APDM lah. Bermaksud di sini kalau masih ada maklumat history beberapa tahun lalu mungkin lagi bagus so daripada sini kita akan dapat satu main source di mana kita tahu setiap pelajar pada tahun tersebut mungkin 12 kali lah 12 row-nya maklumat dia untuk setiap bulan. Okay, so yang ini akan masuk ke dalam repo dan juga ke dalam Power BI. So walaupun kita cakap yang ini adalah repository data kita, ingat bahawa dalam repository data ini kita ada banyak folder dan akses kepada setiap folder sebenarnya dikawal. So macam yang main source data APDM ini kita hanya letak kepada yang folder APDM, so tiada pengguna lain yang boleh akses kepada folder tersebut. Ini adalah repository ya. Repository. Okey, tetapi untuk Power BI, jadi di Power BI pula kita ada workspace kita kan. Okey, so kita ini adalah Power BI workspace yang pegawai JPN dan PPD boleh akses saja. Sekolah tidak dapat sebab sekolah tidak ada ID Pro. So yang ini adalah workspace sistem big data. Okey, so kita tengok di sini sebab yang repository ini pun yang folder ini bukannya boleh diakses oleh semua dalam PPT ya. So dari sini kita akan guna data flow masuk ke dalam Power BI kita. So ini kita akan guna data flow. Data flow ini maksudnya dia akan proses data APDM supaya di dalam Power BI kita daripada APDM kita akan masuk ke dalam, kita akan gabungkan dengan benda-benda lain lah. Contohnya makan dan sebagainya kan. Mungkin saya letak sedikit lah di sini macam maka peperiksaan kita buat itu. Maka juga mengenai data flow, so kita akan dapat satu dataset di sini lah. Sini mungkin agak teknikal sikit tetapi kita perlu fahamkan bahawa pemelekatan aksesnya yang boleh akses ke dalam workspace sistem big data ini hanya yang 24 ID PPD dengan yang GPF. So bila kita sebab contohnya kan mungkin kita cakap bagaimana dengan nama dengan IC pelajar kan. Nama dengan IC pelajar dia akan masuk dalam main source, dia akan masuk ke dalam data flow, dia akan masuk dalam dataset, tetapi apa yang kita paparkan pada report dia akan keluar daripada sini kan sebenarnya masuk balik ke dalam SharePoint. Iaitu contohnya kita tengok kalau di SharePoint utama, sistem big data utama, so tidak menjadi masalah sebab di sini kita tidak akan masukkan nama pelajar seperti juga hari itu nama guru kita tak akan masukkan lah. So kalau tiada nama pelajar sudah tentu tiada IC dan juga sejauh lahir dan sebagainya lah. Ini yang umum yang boleh diakses oleh semua guru, itu sistem big data utama lah. Tetapi di peringkat PPD dan juga sekolah, so contohnya bila kita buat yang sekolah PPD kan, di mana semua guru di PPD boleh tengok di situ sudah tentu kita mau kena pasti itu pelajar ialah siapa lah. So di sini tiada masalah, so kita boleh masukkan nama fee pelajar lah. Tapi IC mungkin kita masih tidak masukkan di sini lah. So supaya kita nampak tidak menjadi masalah bagaimana flow data ini, sebab data yang kita perlukan untuk proses memang kita perlu masukkan dalam dataset, tetapi apabila analisis itu keluar kepada kita boleh peringkatkan lah. Hanya bagaimana pula dengan sudah tentu akhirnya sekolah pun mau tengok nama dengan IC dengan contohnya maklumat ibu bapa dan nombor telefon itu pun diperlukan kan. So yang ini kita akan buatkan secara begini, iaitu daripada main source APDM ini, sama juga kita akan
speedkan dia sama ada guna Power BI ataupun Excel. Ini rasanya dapat di-automate lah, sebab kalau tak dapat automate memang agak susah. So daripada sini kita akan splitkan main source ini. Okay, sekali lagi lah, kita fikir kenapa kita perlu ambil data berpusat dan kita splitkan, sedangkan sekolah setiap hari dia pun boleh ekspor dia punya data kan. Okay, sebab kita mau data itu konsisten lah, merentasi. Bila kita dia mau masuk sekolah, nanti dia buat dia punya report tak sama pula dengan report yang di dalam report SharePoint di sini. Okay, so untuk tujuan ini kita akan ambil main source ini dan kita akan splitkan kepada file lokasi lah. So kita akan splitkan kepada file PPD dan juga of course file setiap sekolah lah. Dan semua ini akan dimasukkan ke dalam folder repository lokasi. Okay, so bermaksud tidak menjadi isu. So semua file ini akan boleh diakses oleh pengguna dalam lokasi tersebut. So bila ini split kepada sekolah tersebut, dia masuk sekolah tersebut, dia masuk folder data sekolah tersebut yang hanya dalam tim sekolah tersebut boleh akses lah. Okay, so ini tujuannya dia ada dua. Satu adalah kita tengok macam yang hari tu kan, untuk masukkan ke dalam template markah dan sebagainya. So hari tu kita kena buat menu lah di peringkat PPD dan juga sekolah. So sekurang-kurangnya kalau kita ada satu main source data, okay, so di setiap folder sekolah kita akan ada data history yang lengkap lah. So untuk apa-apa template markah boleh kita ambil data pelajar pada bulan yang sesuai lah daripada di situ. Okay, so ini untuk kegunaan template. Apa-apa template lah yang kita perlukan isi untuk maklumat pelajar, mengikut pelajar lah. Okay, yang kedua ialah ingat bahawa sekolah tidak ada akses kepada workspace ini ya. So macam untuk yang markah hari itu kita sudah percaya membuat mungkin kita buat begini dulu. So ini adalah repository yang utama kita. Okay, di mana aksesnya dikawal mengikut Teams lah. Okay. Jadi di mana kita mahu lokasi sekolah dapat menggunakan Power BI juga, tapi yang ini yang Power BI yang free lah, menggunakan ID Delima. So sama ada individu guru data ataupun guna ID Delima sekolah pun boleh. Di mana kita mahu dia proses juga dengan template, maksudnya dia akan guna formula yang sama supaya akhirnya tujuan akhirnya kita fikir adalah supaya daripada Power BI ini memang bolehlah banyak cara untuk share, tapi paling senang guru data atau apa pula publish kepada sistem big data sekolah yang hanya boleh diakses oleh guru-guru dalam sekolah sendiri ya. Okay, berbanding dengan ini adalah semua guru dalam PPD tersebut. Okay, so yang hari itu kita guna markah. Caranya ialah sebenarnya dia samalah, iaitu daripada markah-markah di dalam file sekolah kita masuk melalui data flow ke dalam dataset utama, tetapi juga menggunakan template lokal. Jadi sekolah boleh juga masukkan yang data markah ke dalam sini lah. Okay, so hanya di sini kita perlu data tambahan, iaitu yang tapi contohnya kalau ada maklumat yang sebenarnya sudah di dalam di sini tapi tidak dipaparkan dalam report yang lebih umum, contohnya contoh IC kita boleh masukkan sini terus lah, so supaya kita guru sekolah senang rujuk. So itu tidak menjadi masalah, tetapi kita nampak tadi yang nombor telefon itu tidak masuk. So sama ada sekolah ekspor daripada APDM sendiri dan mungkin nanti kita fikirkan adakah lebih bagus mereka sendiri yang masukkan ke dalam folder sekolah, ataupun sebab di dalam SharePoint sekolah boleh juga masukkan data. So saya rasa mungkin lebih sesuai lagi kita akan yang ini adalah repository data sekolah. Right, data sekolah ataupun data PPD lah, konsepnya sama. So kalau sekolah yang ekspor daripada APDM mereka sendiri dan letak di sini APDM, mungkin kita hanya perlukan yang terkini lah. Terkini, so mereka masukkan ke dalam sini, itu tidak menjadi isu sebab ini hanya adalah dalam SharePoint dan juga tim sekolah. So boleh juga kita set template Power BI di sini untuk menarik maklumat-maklumat tertentu sajalah daripada
yang APDM terkini, contohnya nombor telefon dan sebagainya, supaya dia boleh dipaparkan di dalam sistem big data sekolah untuk kegunaan sekolah lah. Okay, so itu satu cara, walaupun macam agak complicated, tetapi tujuan akhirnya kita tengok kita mahu pemingkatan data itu data yang diperlukan untuk kita proses, kita memastikan di mana saja dia proses dia adalah sama lah, sama ada melalui workspace ataupun di peringkat lokasi. So kita dapat data yang konsisten. So data yang kita tidak mahu menentasi lokasi dan sebagainya, kita akan letak di dalam lokasi sendirilah. Okay, so ini akan memastikan dia tidak akan terflow di tempat yang tidak sepatutnya. Dan juga kalau kita tengok kalau model ini berjaya untuk data APDM, jadi kita boleh apply juga untuk data-data yang lain lah yang ada berpusatnya kan. Kemudian kita mau split kepada lokasinya, ada pula data yang daripada lokasi kita combine kepada berpusat. Yang mungkin saya boleh fikirkan yang ini kita perlu sangat berhati-hati sebab melibatkan data pelajar. Tetapi kalau ini berjaya, kita boleh juga gunakan untuk data e-operasi, contohnya guru lah, supaya kita boleh dapat analisis yang menyeluruh di peringkat lebih tinggi, tetapi maklumat peribadi kalau sekolah maulah mereka mau publish, mereka boleh hanya publish di lokasi sendirilah supaya lokasi lain tidak nampak maklumat peribadinya. Okey, so saya rasa itu setakat cadangan yang ini. Jadi apa-apa kita akan cuba prototipekan benda inilah kalau dapat berjaya, dan apa-apa penambahbaikan dan cadangan sentiasa bolehlah post di Telegram dan sebagainya.